Institusi pendidikan Gaza musnah sepenuhnya. Lelaki Jepun bakar studio anime dihukum mati. Taufan kuat punca puluhan ribu rumah tiada elektrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Akilah dalam Netstep Global, 7 berita dunia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Lebih 625,000 pelajar di Semenanjung Gaza gagal mendapat pendidikan selepas hampir semua sekolah musnah dan tiada universiti yang terselamat daripada serangan tentera Israel dalam tempoh lebih 100 hari perang tercetus. Sedangkan menurut Biro Perangkaan Pusat Palestin pada 2018, rakyat Palestin mempunyai salah satu kadar celik huruf tertinggi di dunia. Graduan Palestin juga mencatat prestasi dan produktiviti cemerlang dalam bidang seperti matematik, kejuruteraan dan perniagaan. Pengeboman berterusan Israel merosakkan ratusan infrastruktur pendidikan dan menyebabkan trauma mental kepada beribu-ribu pelajar yang terkepung. 24 Januari menandakan Hari Pendidikan Antarabangsa ke-6 seperti yang diisytiharkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sekitar 66% rakyat Palestin di Semenanjung Gaza menghidap penyakit bawaan air seperti taun, cirit-birit kronik dan penyakit usus ekoran kekurangan sumber air bersih dan penutupan semua loji penyahgaraman disebabkan pencerobohan berterusan Israel menurut pihak berkuasa kualiti alam sekitar EQA wilayah itu. Pengeboman Israel terhadap saluran kumbahan terutama di loji Sheikh Radwan mengakibatkan kejadian banjir hingga mencapai tahap kritikal akibat pengumpulan air hujan dan kebocoran sisa kumbahan, lapor agensi berita Palestin WAFA. EQA dalam satu kenyataan mendedahkan kira-kira 50,000 pokok dan beribu-ribu ekar tanah pertanian, tapak semayan serta kebun turut musnah disebabkan pencerobohan itu hingga membawa kepada pertambahan kawasan gurun, kehilangan biodiversiti, kemerosotan kualiti tanah dan peningkatan pelepasan karbon dioksida. Pencerobohan itu bukan sahaja menjadi malapetaka kemanusiaan tetapi turut memusnahkan komponen alam sekitar menurut EQA. Jumlah trafik komersial di terusan Suez merosot lebih 40% dalam tempoh 2 bulan lalu selepas serangan kumpulan Houthi yang berpangkalan di Yaman. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyifatkan situasi itu menimbulkan kebimbangan terhadap perdagangan global. Houthi yang disokong Iran berkata mereka menyasarkan perkapalan komersial dan ketenteraan berkaitan Israel di rantau itu sebagai solidariti terhadap rakyat Palestin di Gaza sekaligus mendorong beberapa pengangkut kargo untuk menggunakan laluan yang lebih jauh dan mahal bagi mengelakkan serangan kumpulan itu. Ketua Persidangan Perdagangan dan Pembangunan PBB, Jen Hoffman berkata, serangan ke atas perkapalan di Laut Merah menambah ketegangan kepada perdagangan global, memburukkan lagi gangguan perdagangan sedia ada akibat geopolitik dan perubahan iklim. Menurut UNCTAD, kebanyakan kapal membuat lencongan dari Laut Merah dan berlayar di sekitar Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Beberapa anggota penyelamat didakwa mencuri wang tunai berjumlah 6.01 juta daripada sebuah pesawat ambulans yang terhempas di kawasan pergunungan Afghanistan baru-baru ini. Akhbar Metro UK melaporkan pesawat Falcon 10 itu membawa seorang wanita yang sakit tenat. Anna Eshukova, 59 tahun dari Thailand menuju ke Moskow sebelum terhempas pada 20 Januari lalu. Anna dan suaminya, Anatoly yang merupakan seorang jutawan, melancong ke Thailand namun dia jatuh sakit tidak lama selepas tiba pada Disember 2023. Pasangan suami isteri itu dilaporkan terbunuh
dalam naas tersebut. Namun 2 juruterbang dan 2 pegawai perubatan yang menaiki pesawat itu disahkan terselamat. Salah seorang pegawai perubatan, Igor Sivorotkin, 26 tahun, kemudian berjalan ke kampung berdekatan dan menggunakan bahasa isyarat untuk meminta bantuan. Kehilangan wang tunai berjumlah 5.69 juta ringgit Malaysia itu dilaporkan hilang oleh Akhbar Harian Afghanistan. Seorang lelaki Jepun dijatuhi hukuman mati kerana membakar dan membunuh 36 individu di studio anime terkenal Kyoto Animation pada 2019. Serangan berdarah di studio yang lebih dikenali sebagai KyoAni dan berpangkalan di Kyoto itu menggemparkan bukan sahaja negara itu, malah negara luar memandangkan jenayah keganasan jarang berlaku di Jepun. Shinji Aoba, 45 tahun, membakar studio terbabit dengan menyimbah petrol ke pintu masuk bangunan itu. Dalam kejadian berkenaan, seramai 32 individu lain turut cedera. Aoba sendiri melecur teruk dan menjalani rawatan intensif selama hampir setahun. Media sebelum ini melaporkan Aoba menyimpan dendam terhadap studio yang terkenal dengan siri Violet Evergarden dan karya popular lain. Beliau percayai studio terbabit menciplak novelnya, namun dakwaan itu dinafikan KyoAni. Taufan kuat kategori 3 melanda timur laut Australia lewat semalam menyebabkan puluhan ribu rumah terputus bekalan elektrik. Taufan tropika Kirili yang teruk membawa angin dengan kelajuan lebih 160 km sejam ketika ia melanda Townsville, kawasan menempatkan 180,000 orang sebelum melemah dengan cepat. Perkhidmatan Kecemasan berkata walaupun angin kencang, ribut itu tidak menyebabkan kematian selain hanya kerosakan minimum. Bagaimanapun, kira-kira 64,000 rumah dikatakan terputus bekalan elektrik dan penduduk dinasihatkan memasak air bagi memastikan ia selamat untuk diminum. Hanya beberapa minggu yang lalu, taufan tropika Jasper melanda jauh timur laut Australia, membanjiri lebuh raya utama dan menumbangkan pokok. Sebuah ruang solat tertinggi di dunia dengan pemandangan jelas menghadap Kaabah dan Masjidil Haram dibuka di hotel mewah Adres Jabal Omar Makkah. Diberi nama Sky Musalla atau Musalla di Langit. Ruang solat itu terletak dalam jambatan penghubung antara dua bangunan pada ketinggian 483 meter dari paras laut. Lokasi itu disahkan dalam buku rekod dunia Guinness sebagai ruang solat tertinggi dalam jambatan langit. Kenyataan tersebut menyatakan musolah sedemikian merupakan titik cerapan hebat bagi para tetamu untuk menyelami kerohanian mereka sambil menikmati pemandangan mercu tanda indah di Mekah. Menurut kenyataan tersebut juga, ia direka khas bagi membina hubungan dengan suasana persekitaran, menawarkan pemandangan Masjidil Haram serta Kaabah. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.